Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya untuk kelas PDPR kita sejarah tingkatan 2. Hari ini kita nak belajar bab 2 iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey. Hari ini kita nak fokus pada perkara 2.1 iaitu sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu. Okey. Sepatutnya dalam bahagian ini kamu sepatutnya dapat menerangkan semula sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu ya. Okey. So kita mula ya. Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan alam Melayu ialah sistem beraja. Okey. Sistem pemerintahan beraja merupakan sistem terawal dalam tamadun dunia. Okey. Sistem beraja ni terbahagi kepada dua iaitu pemerintahan pusat dan juga pemerintahan wilayah. Okey. Sistem pemerintahan merupakan tonggak utama dalam membangunkan kerajaan dan sistem beraja ni ada seorang raja yang berkuasa mutlak, berperanan dan juga merupakan simbol kosmos ya, dan rakyat berada di bawah penguasaan raja. Ada kerajaan tertentu juga menganggap raja ni adalah sebagai jelmaan dewa mempunyai kuasa suci dan berdaulat seumpama Tuhan. Okey. Raja juga menggunakan pelbagai gelaran dan kalau kamu rujuk buku surat 27 buku teks kamu ada dua golongan utama dalam struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu iaitu golongan pemerintah yang terletak di bahagian atas dan juga di bahagian bawah golongan diperintah. So dua golongan utama dalam struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Manakala di puncak adalah terletaknya raja. Okey. So kita akan tengok satu-satu sistem pemerintahan bagi kerajaan Funan. Okey. Kerajaan Funan rajanya menggunakan gelaran kurung benam, bermaksud raja gunung, raja diraja, raja segala raja dan juga cakrabatin, pemerintah alam sejagat. Okey, di peringkat pusat raja akan dibantu oleh golongan pembesar yang daripada kalangan golongan agama dan tentera dan juga bangsawan ya. Okey, di peringkat wilayah kerajaan Funan terbahagi kepada 7 wilayah yang akan diketuai oleh putera-putera raja yang dipanggil raja kecil. Okey. Kerajaan Champa. Okey. Raja kerajaan Champa menggunakan gelaran raja diraja, maksudnya raja segala raja, dianggap mulia dan suci dan dikaitkan dengan dewa Siva. Okey. Raja Champa akan dibantu oleh pembesar-pembesar untuk mengutip cukai, menjaga keamanan dan pertahanan di peringkat pusat. Manakala di peringkat wilayah, Champa terbahagi kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kautara dan juga Panduranga. Okey, seterusnya kita pergi kerajaan Sriwijaya ya. Okey. Kerajaan Sriwijaya, rajanya menggunakan gelaran Maharaja di pulau, raja di gunung dan dipercayai mempunyai unsur kesaktian, okay, dan dianggap sebagai bodhisattva, maksudnya Buddha di bumi. Okay. Di peringkat pusat, Raja Sriwijaya ni akan dibantu oleh Yuva Raja iaitu putera mahkota, Pratiyuva Raja, raja muda dan Raja Kumara iaitu waris seterusnya. Okey. Kemudian di peringkat wilayah, kerajaan Sriwijaya terbahagi kepada 2 wilayah iaitu Kedatuan dan juga Pradatuan. Kedatuan ni maksudnya wilayah yang ditadbir oleh datuk berketurunan raja dan juga Pradatuan ni wilayah yang ditadbir oleh datuk bukan berketurunan raja. Okey. Ada sedikit info yang cikgu nak share tentang kerajaan Sriwijaya. Okey. Di mana rakyat kerajaan Sriwijaya ni sangat patuh, sangat taat, setia kepada
raja, menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja. Okey, apa yang berlaku? Rakyat ni akan menjalani satu upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Okey. Air akan dituang ke atas inskripsi telaga batu, dan air ni akan mengalir di corong di sebelah bawah. Air tersebut akan ditadah dan diminum oleh rakyat untuk menunjukkan taat setianya mereka kepada pemerintah. Okey. Sebagai bukti wujudnya pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, muka surat 26 di sebelah bawah belah kiri ada gambar inskripsi telaga batu tentang sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Okey. Seterusnya kita tengok Kerajaan Angkor. Raja Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja, iaitu Dewa. Kuasa kedua dan ketiga adalah penting dalam sistem pemerintahan, iaitu Permaisuri dan juga Raja Muda. Raja Angkor akan dibantu oleh pembesar-pembesar dari segi hal keagamaan, kehakiman, keselamatan dan juga perbendaharaan. Okey, di peringkat wilayah, Kerajaan Angkor terbahagi kepada wilayah, daerah, daerah kecil dan juga kampung. Okey. Seterusnya kita tengok pada Kerajaan Majapahit. Okey, Raja-Raja Majapahit menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan juga Sri Batara. Okey. Di peringkat pusat, Raja Majapahit akan dibantu oleh Sabta Prabu. Okey, siapa Sabta Prabu ni? Majlis penasihat diraja daripada kerabat diraja dan juga dibantu juga oleh pembesar-pembesar. Okey. Untuk pengetahuan kamu Kerajaan Majapahit juga mengambil penting pentadbiran oleh wanita ni. Sebab apa? Wanita kerabat diraja juga adalah merupakan Sabta Prabu. Okey. So jadi wanita kerabat diraja ni turut mendapat tempat yang tinggi dalam pentadbiran Majapahit. Okey, mereka juga membantu raja. Okey, dari segi pemerintahan peringkat wilayah, Majapahit terbahagi pada 14 wilayah, iaitu kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan. Okey, kabupaten ni ialah, kalau hari ini kita panggil daerah. Kalau daerah kita ada ketua pegawai daerah kan. So kabupaten ni macam daerah dan ditadbir oleh Datuk Bandar ataupun pegawai daerah lah, seumpama macam tu Kawadanan ni pula adalah daerah kecil So kiranya pembantu pegawai daerah yang akan mentadbir kawasan Kawadanan ni, wilayah Kawadanan. Pakuan adalah kota-kota kecil dan juga kebuyutan ialah kampung. Okey. So kita pergi pula kepada Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua banyak dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, iaitu Kerajaan Sriwijaya. Okey. Dipercayai Kedah Tua ada seorang ketua, iaitu raja lah seorang raja, ketua yang akan menguruskan hal keagamaan dan juga perdagangan, dan juga di peringkat wilayah Kedah Tua pernah menjadi sebahagian daripada Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Okey, seterusnya kita tengok Kerajaan Ganggang Negara. Okey. Kerajaan Ganggang Negara tiada struktur pemerintahan yang jelas. Okey, tetapi menurut kajian terdapat sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Ganggang Negara. Okey, raja ni berperanan membangunkan perdagangan dan hal ehwal keselamatan kerajaan. Okey. Setakat ni kita tamatlah untuk 2.1 sistem pemerintahan bagi kerajaan alam Melayu. Okey. So apa yang kita belajar hari ni? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu soalan ni juga terdapat dalam buku teks kamu. Okey, cikgu nak mohon kamu tolong cari segala jawapan yang
boleh untuk menjawab soalan ni. Apakah kebaikan sistem pemerintahan beraja? Okey. Kalau kita tengok sepatutnya zaman Kesultanan Melayu Melaka pun memang kita ada raja kan, raja yang berdaulat, berkuasa pada kerajaan mereka. Okey. Tapi kalau hari ini kita masih ada raja, tapi raja berperlembagaan. Raja tu merujuk kepada yang di-Pertuan Agong. Okey. So kita ada perlembagaan. Raja bertindak menjalankan pemerintahan negara mengikut perlembagaan. Sebab tu kita ada, untuk Malaysia, negara kita hari ini, kita ada raja berperlembagaan. Okey. So tolong cari jawapan apakah kebaikan sistem pemerintahan beraja ni. Okey, ada kebaikan dia. Nanti kita akan bincang semula pada kelas akan datang. Setakat ni apa yang kita dah belajar, hari ini kita belajar tentang sistem pemerintahan Kerajaan Alam Melayu, di mana sistem pemerintahan yang diamalkan ialah sistem beraja, terbahagi kepada dua, iaitu sistem pemerintahan pusat dan juga sistem pemerintahan wilayah. Okey, sampai berjumpa lagi. InsyaAllah kita akan sambung PDPR semula. Terima kasih semua.